Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Toto Pakisna binti Syahrudin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan ITOP 3013 Tugasan 2. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Ling Shuki, Eng Pei Qi dan Putra Zawi Zauquan bin Muhammad Samsun Putra. Soalannya, dalam kumpulan yang tidak melebihi 3 orang, Anda dikehendaki mengkumpul maklumat yang lengkap berkaitan dengan model-model kurikulum dengan melihat implikasi dan hubungannya dalam pembentukan serta perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia masa kini. Pengenalan. Di Malaysia, kurikulum dirancang untuk memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) seperti berikut. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada laluan dalam sesuatu pertandingan. Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak. Menurut Fred Poppy, 1998, kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman yang tak terarah dan terarah, tertumpu kepada perkembangan kebolehan individu. Satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolah untuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Konsep beliau menekankan kepada pemubuhan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancang oleh sekolah. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum merupakan sukatan dan gantungan mata pelajaran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform. Secara ringkasnya, kurikulum ialah bidang pengajaran di sekolah. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jerik. Jenis kurikulum. Jenis kurikulum dibagi kepada 3, iaitu kurikulum rasmi, kurikulum formal, dan kurikulum tak formal. Dalam kurikulum formal menjadi bantuan asas untuk penulisan buku teks, persediaan ringkasan mengajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bantuan dalam setiap peringkat persekolahan kebangsaan. Bagi kurikulum formal pula, kurikulum formal ialah rancangan aktiviti pembelajaran supaya maklumat ataupun objektif pendidikan dan sekolah tercapai. Ia mengantungi hal sebenar yang berlaku di bilik darjah, apa yang telah disediakan dan dinilai. Bagi kurikulum tak formal pula ialah kurikulum ini dikelokakan di luar konteks pengajaran rasmi, merupakan perlakuan dan sikap yang dibawa ke dalam bilik darjah tanpa disedari. Gantungan ini merangkumi aspek-aspek yang difikirkan sudah dipunyai ataupun boleh dipunyai di luar bilik darjah. Seterusnya ialah model-model kurikulum. Model-model kurikulum dibagi kepada 2 bahagian, iaitu model objektif dan model proses. Bagi model objektif terdiri daripada 2, iaitu model kurikulum Daya 1949 dan model kurikulum Tapak 1962. Model proses terdiri daripada 1, iaitu model kurikulum Steenhouse 1975.
Sekarang saya akan menerangkan model objektif, model kurikulum Tyler 1940. Menurut Tyler telah berpendapat kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapaikan maklumat pendidikan yang ditentukan. Dan kurikulum telah merakumi objektif pendidikan segala pengalaman yang dirancangkan dan penilaian pelajar. Penggunaan objektif dalam kurikulum dan pendidikan boleh dijalankan alat untuk mencapaikan sesuatu tujuan yang diingin atau dicapaikan oleh sekolah. Dan tujuan pendidikan adalah mengubahkan tingkah laku. Dan model ini menekankan pembentukan tingkah laku murid-murid dan digunakan oleh guru-guru ketika di dalam kelas. Guru haruslah mengubah suai objektif pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar demi memastikan hasil yang ingin dicapai dalam kelas. Dan model ini terdapat 4 komponen asas dalam kurikulum Tyler ialah apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai. Dalam soalan ini, sekolah perlu mempunyai satu tujuan untuk dicapai dahulu. Dan soalan kedua ialah apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapaikan objektif. Ini merupakan apakah cara atau usaha warga sekolah perlu merancangkan untuk mencapaikan tujuan yang ingin dicapai dalam soalan pertama. Dan soalan ketiga ialah bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran yang berkesan. Ini merupakan macam mana pendidikan dapat dijalankan dengan efektif. Efektif ini boleh diukur dan boleh dibuktikan dalam macam mana maklumat yang sekolah yang ingin dicapaikan dapat mencapai. Dan akhir ialah bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai. Ini merupakan bagaimanakah tujuan boleh dicapai dan pihak sekolah perlu menilaikan tujuan ini dapat dicapaikan atau tidak. Implikasi model kurikulum Tyler 1969 dalam pembentuk dan perkembangan kurikulum di sekolah Malaysia. Implikasi pertama ialah membawa perubahan signifikan dalam pola tingkah laku murid. Ini telah dan kedua ialah implikasi mempercepatkan untuk mencapai visi dan maklumat falsafah pendidikan Malaysia dan membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek serta kemahiran lain. Dan kemahiran lain merupakan kemahiran menulis, kemahiran bersosial, kemahiran mengira dan lain-lain. Hal ini kerana kurikulum Tyler telah memberi fokus tujuan iaitu mempunyai maklumat yang jelas dengan nyatakan guru boleh membolehkan idea dan gambaran yang jelas berkaitan hasil yang diharap dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, isi kandungan dan kaedah yang dipilih dapat disepadu serta membolehkan sepatuan serta memboleh sesuatu hasil dapat dinilaikan. Oleh itu, membentuk tingkah laku yang perpaduan nilai murni yang menjadikan alam hidup. Implikasi keempat ialah sistem-sistem pendidikan yang sistematik. Pertama ialah memberi panduan yang kukuh untuk menentukan objektif tingkah laku. Kedua ialah menyediakan hasilan yang jelas supaya kandungan kurikulum. Ketiga ialah kaedah penyampaiannya dapat disusun dan hasilnya boleh dinilai. Model objektif kedua ialah model kurikulum Tabah 1962. Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak.
dan pendekatan bawah ke atas ataupun dipanggil ialah bottom up terhadap kurikulum di mana guru akan memainkan peranan yang terutama dan terdapatkan peraturan tertentu untuk membinakan kurikulum dan guru harus membantu dalam proses perkembangan. Dan dalam model ini telah mempunyai 7 langkah dalam perkembangan. Pertama ialah mendiagnosis keperluan. Kedua ialah pembentukan objektif. Ketiga ialah pemilihan kandungan. Keempat ialah pengurusan kandungan. Kelima ialah pemilihan pengalaman pembelajaran. Keenam ialah pengelolaan aktiviti pembelajaran. Dan akhir ialah penilaian. Implikasi model kurikulum tabah dalam pembentukan dan perkembangan kurikulum di sekolah Malaysia ialah memberi guru peranan yang lebih besar dengan tidak hanya membuat pelaksanaan kurikulum semata-mata sahaja. Mereka juga seorang pemaju dalam menjaya maklumat kurikulum. Dan kedua ialah kaedah interaktif mewujud suasana lebih fleksibel apabila tidak terikat dengan pihak atasan. Oleh itu, guru boleh menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk membantu murid-murid dalam membentuk insan yang seimbang yang dapat memenuhi kehendak falsafah pendidikan Malaysia. Implikasi ketiga ialah memberi kepercayaan sepenuh kepada guru untuk melaksanakan proses pengajaran atau pembelajaran yang dijalankan. Dan keempat ialah meningkatkan pemikiran secara produktif dan kreatif dalam guru. Baik, seterusnya saya akan sambung dengan kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihan dan kekurangan bagi model objektif iaitu model Taylor dan model tabal. Model tabal, kelebihannya adalah mengelakkan pernyataan yang kabur. Kedua-dua model ini dia mengelakkan kurikulum yang kabur daripada matlamat mereka itu sendiri. Sebab dalam model ini dia ada matlamatnya dan objektifnya, jadi pernyataan dia jelas dan tidak kabur. Seterusnya, membuat penilaian yang lebih tepat, membantu memilih dan menstruktur kandungan, membuat guru sedar tentang pelbagai jenis dan peringkat pembelajaran yang terlibat dan bimbing guru dan pelajar berkenaan kemahiran yang perlu dikuasai. Dalam model ni memang terdapat kelebihan-kelebihan yang seperti ini sebab model ini dia mempunyai objektifnya yang tersendiri serta matlamat dalam kurikulum pendidikan itu sendiri. Jadi sememangnya pendidikan ini, kurikulum dalam model ini dia akan lebih teratur dan sistematik lah. Dan model ini juga dia lebih menekankan kepada guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kekurangannya pula ialah penentuan objektif tingkah laku rumit, susah untuk menulis objektif tingkah laku yang spesifik, juga tidak sesuai untuk domain yang efektif, dan yang keempat, terlalu mementingkan psikologi dan falsafah tingkah laku, dan kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan. Seperti yang dijelaskan tadi, model ini mempunyai objektif dan falsafah yang tersendiri. Jadi dia terlalu mengikat dan maksudnya dia tidak memberikan kebebasan kepada guru ataupun pelajar untuk melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka mengikut kreativiti mereka sendiri. Dan seterusnya, dia terlalu berfokuskan kepada guru, maka pelajar tidak dapat menjalankan aktiviti pembelajaran mereka mengikut kehendak mereka. Jadi itu antara kekurangannya lah dalam kedua-dua model objektif ini.
Baik, untuk yang model yang seterusnya iaitu model proses. Dalam model proses ini terdapat model kurikulum Stenhouse iaitu yang dikemukakan pada tahun 1975. Dalam model ini, kurikulum merupakan sebagai satu proses iaitu proses yang dijalankan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi di antara guru, murid dan ilmu yang mereka hendak pelajari. Seterusnya, kurikulum merupakan perkara sebenar yang berlaku di dalam bilik darjah dan dilakukan oleh seseorang untuk membuat persediaan dan penilaian. Dan seterusnya, proses yang aktif dan dihubung kaitkan dengan set penakkulan oleh Aristotle. Aristotle ini dia menekankan hubungan dalam penakkulan dan dikaitkan pula dengan kurikulum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam model kurikulum Stenhouse ini. Dan untuk yang ciri yang seterusnya iaitu merupakan satu cubaan untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk terbuka untuk penelitian kritis dan boleh diterjemahkannya kepada bentuk yang lebih praktikal. Model Stenhouse ni dia lebih menekankan kepada prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan yang lebih terbuka kepada guru dan pelajar untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Dan dia dapat diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Bentuk praktikal ni dia lebih kepada aktiviti yang melibatkan pengalaman. Kiranya guru dan murid akan mendapat pengalaman daripada aktiviti tersebut dan pengalaman tersebut akan membantu mereka lebih mengingat tentang pembelajaran yang telah mereka hadapi. Untuk ciri yang seterusnya perlu menyediakan asas untuk merancang suatu kursus, mengkaji secara empirikal dan mempertimbangkan alasan untuk membuat justifikasi. Dan dalam model ini menawarkan perancangan antaranya ialah prinsip-prinsip bagi pemilihan kandungan, apa yang perlu dipelajari dan apa yang perlu diajar. Seterusnya prinsip-prinsip bagi perkembangan strategi pengajaran, bagaimana ia dipelajari dan diajar. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip bagi membuat keputusan tentang urutan, tentang susunan pelajaran itu sendiri. Dan yang keempat, panduan bagi guru dari segi kesesuaian untuk melaksanakan kurikulum dalam pelbagai konteks sekolah, konteks murid, suasana dan situasi kumpulan rakan sebaya. Dan yang kelima, maklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks yang berbeza dan ke atas murid yang berbeza dan memahami sebab-sebab variasi tersebut. Jadi itu merupakan perancangan ataupun prinsip-prinsip dalam model Stenhouse 1975. Dan sambungannya pula, justifikasi kurikulum dibentuk bermatlamatkan ataupun berorientasikan mudah diakses untuk diteliti dan dikritik. Maksudnya model ini mudah untuk kita nilai, kita membuat rumusan daripada model ini, kurikulum, apa yang telah dipelajari dan diajar, kita boleh meneliti dan memberi hujahan ataupun kritikan terhadap aktiviti dalam kurikulum tersebut. Seterusnya, melihat kurikulum sebagai satu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran iaitu cara menterjemahkan sebarang idea pendidikan ke dalam bentuk hipotesis yang boleh diuji, bersedia untuk dikritik, direka bentuk bukan untuk digunakan di sebarang tempat. Untuk poin yang seterusnya, hasil kurikulum bukan lagi menjadi ciri utama jika objektif dibina secara sempit dan kaedah ditentukan lebih awal. Apa yang berlaku di dalam model teori kurikulum ini dan amalannya adalah disebabkan oleh kandungan dan cara berkembang hasil daripada kerjasama antara guru dan murid. Baik, untuk poin ini dia sangat bertentangan lah dengan kedua model Taylor dan model Thabor tersebut kerana kedua-dua model tersebut mempunyai objektif awal. Kedua-dua model tersebut telah meletakkan objektif awal dalam kurikulum
Dan hal ini sangatlah berbeza dengan model kurikulum Stenhouse kerana Stenhouse dia lebih terbuka kepada guru dan murid untuk meletakkan objektif pembelajaran mereka. Dan yang akhir sekali, pembelajaran adalah berpusatkan murid, iaitu fokus pembelajaran adalah pada interaksi, iaitu tumpuan beralih kepada murid itu sendiri, di mana aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah dibahukan kepada murid dan guru hanya menjadi pembantu dalam aktiviti pembelajaran itu sendiri. Baik, seterusnya implikasi model kurikulum Stenhouse 1975 dalam pembentukan dan perkembangan kurikulum di sekolah Malaysia. Model ini bermula daripada titik tolak yang menyatakan pendidikan membawa implikasi merupakan proses penyebaran perkara yang bernilai untuk dipelajari, dan implikasi model ini berfokus kepada aktiviti dan peranan guru, iaitu peranan guru sebagai pembantu kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ataupun di dalam bilik darjah, dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Seterusnya, aktiviti murid dan pelajar. Hal ini merupakan bahaya yang terpenting dalam model kurikulum Stenhouse kerana Stenhouse menekankan kepada aktiviti pembelajaran itu mestilah dilakukan oleh murid-murid itu sendiri, kerana muridlah yang mencari ilmu apa yang mereka hendak, apa yang mereka mahukan. Okey, baik. Untuk poin yang seterusnya, keadaan-keadaan pembelajaran, iaitu situasi pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih berkesan kepada diri murid-murid dan lebih meluas dalam tidak fokus kepada kurikulum yang telah ditetapkan itu sendiri. Dia lebih meluas kepada aktiviti perkara-perkara yang di luar bilik darjah. Dan implikasi yang seterusnya iaitu mementingkan cara kaedah ataupun bukan kesudahan, iaitu cara dan kaedah yang telah digunakan itu tidak mempunyai kesudahan dan berterusan sehingga aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu selesai. Itu apa yang mereka mahukan, mereka dapat dengan sepenuhnya apa yang mereka inginkan. Dan yang seterusnya, pelajar mempunyai peranan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran mereka. Pelajarlah yang membuat keputusan terhadap aktiviti pembelajaran mereka, kerana mereka yang ingin mendapatkan ilmu tersebut, maka mereka lah yang menentukan apa yang mereka ingin dapatkan. Seterusnya, lebih mempunyai keadaan individu, dan akhir sekali mempunyai andaian bahawa pelajar memberi respon yang unik terhadap pengalaman pembelajaran. Model ini menekankan kepada aktiviti yang lebih meluas selain daripada yang telah ditetapkan dalam kurikulum, maka dia dapat mengandaikan bahawa pelajar dapat memberikan respon yang lebih kreatif, lebih unik daripada apa yang telah ditetapkan, dan lebih efisien daripada yang membawa kepada perkembangan yang lebih baik melalui pengalaman pembelajaran mereka itu. Slide seterusnya. Pembentukan kurikulum dalam model kurikulum Stenhouse. Terdapat tiga pembentukan dalam kurikulum Stenhouse ini. Iaitu dalam perancangan kurikulum, dalam pembelajaran empirikal dan pembelajaran proses. Dalam perancangan kurikulum iaitu bahan pengajaran ditentukan, prinsip yang akan dipraktikkan ditentukan juga oleh murid dan guru itu sendiri, dan prinsip membuat urutan bahan pembelajaran, iaitu urutan bahan pembelajaran telah dirancang untuk memudahkan kurikulum dan kaedah pembelajaran. Seterusnya, kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan. Bagi pembelajaran empirikal pula, apa yang hendak dipelajari oleh murid-murid dan apa yang hendak diajar oleh guru akan ditentukan pada masa itu, dan
Seterusnya, lihat flexibility dan kesesuaian mengimplementasikan kurikulum. Dan bagi pembelajaran proses pula, iaitu memilih isi kandungan dari segi kriteria dan rancang aktiviti yang membolehkan murid terlibat, atau iaitu memfokuskan kepada keterlibatan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan menitik beratkan peran pengajaran guru, iaitu peranan guru sebagai pembantu dalam sesi pembelajaran murid. Baik, yang seterusnya iaitu kelebihan dan kekurangan bagi model proses. Antara kelebihannya ialah penekanan diberikan kepada peranan guru dan peranan pelajar yang aktif. Dia lebih memfokuskan kepada peranan guru sebagai pembantu dan peranan pelajar sebagai individu yang dahagakan ilmu itu sendiri. Dan seterusnya, penekanan diberikan kepada kemahiran belajar dan aktiviti murid mempelajari cara mempertahankan hidup sehari-hari. Maksudnya mereka, murid-murid akan mempelajari cara mempertahankan hidup mereka yang berterusan setiap hari. Maksudnya mereka akan lebih membawa diri mereka lah, sebab dia memfokuskan kepada sikap murid itu sendiri yang inginkan ilmu, maka muridlah yang memainkan peranan penting terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan akhir sekali, guru berperanan sebagai fasilitator dan memudahkan cara pelajar memperoleh pengetahuan. Bagi kekurangan pula, terlepas pandang mengetahui pengetahuan tertentu, sebab model ini tidak meletakkan kurikulum yang asas yang perlu diketahui, maka mungkin akan menyebabkan beberapa pandangan ataupun pengetahuan yang perlu diketahui tidak diketahui oleh murid dan murid-murid, sebab ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu bebas, ikut kehendak murid apa yang mereka ingin tahu. Jadi mungkin boleh menyebabkan terlepas pandanglah tentang apa yang sepatutnya perlu diketahui itu. Dan seterusnya, sukar diaplikasikan dalam sesetengah bidang pengetahuan, iaitu tak semua orang mempunyai potensi yang sama untuk melakukan model kurikulum ini, maka dia akan menyebabkan kesukaran dalam sesetengah individu itu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Seterusnya, isu dalam evidence berkenaan kompetensi, iaitu persaingan lah, dia melibatkan persaingan, dan persoalan berkenaan dapatkah guru dan pelajar menguasai kemahiran dan menjadi pengamal yang kompeten. Itu akan menyebabkan persoalan lah, di mana guru dan pelajar itu mampu menguasai kemahiran ataupun menjadi pengamal kepada ilmu ataupun pengetahuan yang lebih kompeten, iaitu yang kemudian yang istiqamah ataupun berterusan. Seterusnya, kita akan pergi kepada perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia pada masa kini. Okey, sebelum ini merupakan proses di mana pembentukan kurikulum di Malaysia dan sehinggalah pembentukan KSSR, dan pembentukan kurikulum di Malaysia ini bermula daripada KLLSR, iaitu kurikulum lama sekolah rendah, yang bermula pada tahun 1955 sehingga 1982. Kurikulum ini dijalankan ketika zaman penjajahan British, ketika tanah Melayu dijajah oleh British, maka kurikulum ini telah ditetapkan mengikut acuan British itu sendiri. Dan seterusnya kepada KBSR, iaitu kurikulum baru sekolah rendah, iaitu pada 1983 sehingga 1992. Kurikulum ini dia lebih
dia telah dikendalikan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum iaitu PPK, dan dia berteraskan model Taylor iaitu model objektif, model Taylor yang lebih kepada ketetapan awal ataupun matlamat awal dalam kurikulum itu sendiri. Seterusnya ialah KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah pada tahun 1993 dan sehingga 2010. Kurikulum ini dia berlandaskan model tabel kerana ia mempunyai objektif pembelajarannya. Dia mempunyai perancangannya sendiri dalam kurikulum apa yang dikehendaki oleh kementerian, dan apa yang sepatutnya diperoleh oleh murid-murid itu telah ditetapkan oleh kementerian itu sendiri. Seterusnya berlaku semakan KBSR pada tahun 2003, iaitu semakan terhadap kurikulum bersepadu sekolah rendah, iaitu melibatkan proses penambahbaikan kepada kurikulum, dan akhir sekali terus kepada KSSR, iaitu kurikulum standard sekolah rendah yang berlaku pada masa kini, iaitu bermula pada tahun 2011 dan mungkin akan digunakan sehingga tahun 2035. Dan model kurikulum yang digunakan dalam kurikulum standard sekolah rendah ini ialah model Stenhouse kerana ia lebih bertumpukan kepada murid-murid, dan aktiviti pengajarannya lebih kreatif dan lebih meluas, tidak berfokuskan kepada apa yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu sendiri. Baik, seterusnya saya akan serahkan kembali kepada rakan saya iaitu Leong untuk meneruskan pembintangan. Seterusnya ialah objektif KPSR. KPSR. Antara objektif dalam KPSR ialah pelajar dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik dan berkesan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Murid-murid dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam mempelajari bahasa Inggeris sebagai bertutur, membaca dan menulis dengannya sebagai bahasa kedua. Seterusnya, mereka dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu lisan atau bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengatur di sekolah-sekolah rendah. Murid-murid dapat menguasai aspek kemahiran belajar. Murid-murid juga dapat menguasai kemahiran-kemahiran mengira dan memupuk sikap dan tingkah laku yang mulia berpatukan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kerohanian yang diterima dan dihargai masyarakat berpatukan prinsip-prinsip rukun negara. Membina sasian murid yang berpengetahuan, memahami, minat serta pekat terhadap manusia dan alam sekitar. Membina watak murid yang menggambarkan nilai-nilai budaya murni dalam masyarakat seperti bekerjasama, bergaul, toleransi, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Memupuk minat aktiviti kesenian dan reaksi dalam lingkungan kebudayaan nasional. Seterusnya berupaya memahami, menyertai dan menikmati. Mengembangkan potensi bakat, daya kepimpinan dan keyakinan diri dalam sebarang aktiviti berfaedah yang dicempuri oleh murid-murid. Antara ciri-cirinya ialah: pertama, pendidikan asas menekankan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kedua, aplikasi pendekatan, pelbagai pendekatan muncul. Ketiga, penggabungan jalinan dan penyerapan, iaitu menggabungkan beberapa unsur kemahiran bahasa seperti lisan, bacaan dan tulisan dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat, penggunaan berbagai bahan bantu mengajar mengikut kesesuaian umur, minat dan tahap kebolehan belajar. Yang kelima, aktiviti yang dilaksanakan bagi membantu murid yang tidak menguasai beberapa kemahiran asas dijalankan di dalam kelas biasa mengikut kumpulan. Yang terakhir, pengkayaan. Aktiviti pembelajaran tambahan yang diberi kepada murid supaya murid dapat mengembangkan lagi kemahiran asas, minat dan naluri ingin tahu serta meluaskan pengalaman murid seperti menyediakan bahan bacaan tambahan dan penggunaan komputer. Perubahan-perubahan KPSR sejak 1994.
Antara perubahan dalam KPSR ialah penerapan nilai-nilai murni dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Maklumat pendidikan di sekolah rendah bukan lagi menekankan kemahiran penguasaan, kemahiran asas sahaja, tetapi penggunaannya secara betul, jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. Ketiga, kemahiran-kemahiran disusun semula daripada yang paling asas kepada yang kompleks, mengikut topik masing-masing. Aspek penyelesaian masalah yang difikirkan sesuai diintegrasikan dalam setiap topik. Yang keempat, sukatan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran disusun semula mengikut perubahan dalam susunan kemahiran-kemahiran sekolah rendah. Sehubung dengan ini, draft sukatan pelajaran tahun 1 yang disediakan pada November 1992 mula dilaksanakan pada Disember 1994. Penyerapan amalan perdagangan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk-tajuk seperti wang, ukuran dan sukatan. Yang terakhir, mata pelajaran alam dan manusia dipecahkan kepada sains dan kajian tempatan. KSSR. KSSR merupakan singkatan kepada kurikulum Center Sekolah Rendah. Kurikulum berasaskan center ini memberikan pentekangan kepada penguasaan literasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan fizikal, kognitif, sikap dan nilai bagi tahap 1. Bagi tahap 2 pula, penekangan kurikulum tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M serta menguasai kemahiran yang lebih kompleks, perkembangan fizikal, kognitif, sikap dan nilai bagi tahap kedua. Seterusnya ialah perbandingan antara KPSR dengan KSSR. Reka bentuk kurikulum berasaskan KPSR ialah komunikasi manusia alam sekeliling, perkembangan diri individu. Manakala bagi KSSR pula ialah komunikasi kerohanian, sikap, nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan keterampilan diri. Bagi bahagian bahan kurikulum pula ialah KPSR adalah fokus kepada sukatan pelajaran. Bagi KSSR ialah dokumen center kurikulum. Reka bentuk kurikulum bagi KPSR ialah linear, manakala bagi KSSR ialah modular. Organisasi kurikulum bagi KPSR tahap 1 iaitu tahun 1 hingga 3 adalah mata pelajaran teras, wajib tambahan tahap 2. Bagi organisasi kurikulum KSSR tahap 1 tahun 1 hingga 3, modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif tahap 2. Mata pelajaran teras dan elektif. Secara kesimpulan, KPSR menekankan elemen kemahiran berfikir secara kritis dan kritik. Manakala KSSR pula fokuskan kepada elemen kreativiti dan inovasi, keusahawan dan teknologi, maklumat dan komunikasi, ICT secara eksplisit. KPSR fokus kepada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala KSSR pula fokus kepada 4M, membaca, menulis, mengira dan mengalurkan. Berdasarkan KPSR dan KSSR, kita terdapat bentuk kurikulum transformasi untuk melahirkan insan yang seimbang adalah sebagai insan yang seimbang perlu mempunyai potensi kemahiran komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, dan perkembangan fizikal dan estetika. Estetika merupakan cabang falsafah yang mengkaji konsep berkaitan dengan keindahan, cita dan rasa dan lain-lain. Dan akhirnya bentuk
Rupa bentuk berasas adalah sains dan teknologi seperti kemahiran ICT. Pengajian dan pembelajaran KSSR adalah penggunaan berbagai pendekatan, strategi, kaedah, teknik PMP yang memberikan lebih tumpuan dan kesan terhadap belajar. Dan kaedah PMP merupakan hands-on learning seperti inkriti penepuan, pembelajaran berasas projek, pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran mastery, struktur pelajaran kooperatif, dan belajar di luar bilik. Berdasarkan kaedah PMP ini, kita ternampak KSSR lebih memberi fokus kepada pengajaran dan pembelajaran yang keluar daripada textbook dan lebih cenderung kepada ilmu dan pengetahuan yang di luar bilik darjah dan berinteraksi dengan menggunakan kaedah yang lebih maju. Rumusan. Pembentukan kurikulum diubah untuk memenuhikan falsafah pendidikan Malaysia. Dan kita boleh ternampak Malaysia, dan kita boleh, sebagai contoh, salah satu reka bentuk kurikulum KSSR adalah berasas adalah perkembangan kerohanian, sikap dan nilai. Dan kita ternampak maklumat falsafah pendidikan adalah melahirkan insan seimbang daripada segi jeri. Dan segi jeri adalah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan model-model kurikulum telah membantukan melahir guru yang profesional dan mempunyai kreatif. Hal ini terdapat dalam kurikulum model Tabah adalah memberi kuasa yang sangat besar kepada guru untuk membentukkan pengajaran yang lebih kreatif dan berlainan daripada standard, daripada silibus yang dalam pengajaran yang luar biasa. Oleh itu, kita ternampak model-model ini dapat membantu guru lebih berkomponen dengan kreatif. Dan di bawah KSSR yang baru ini, 6 tunjangan seperti komunikasi, kerohanian, sikap, nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi merupakan tanjungan yang terbaru dan ingin melahirkan modal insan. Ini merupakan rujukan yang kita digunakan dalam pembentangan ini. Setakat ini sahaja. Terima kasih.